Okey, ini video lagi tentang kawalan dalaman. Ini yang tajuk yang paling kecil lah, paling last untuk kawalan dalaman iaitu limitasi, okey, ataupun batasan kawalan dalaman. Okey, bila kata batasan, erti dia walaupun kita kata kawalan dalaman tu bagus, kalau kita semua organisasi ikut prinsip kawalan dalaman, jadi semua akan berjalan dengan baik, kecekapan organisasi dapat ditingkatkan, aset dapat dijaga. Tetapi actually ada yang limit dia, ataupun batasan dia. Ya, bukannya kalau kita dapat ikut semua akan dilaksanakan dengan baik. So, ada apakah limitasinya itu? Jadi yang first ialah subahat dan konspirasi. Inilah masalah pertama, batasan dia. Di mana especially untuk syarikat besar, syarikat besar mempunyai staf yang ramai. Jadi yang paling ideal ialah satu, tanggungjawab diberi khusus untuk seorang individu sahaja. Tetapi kalau syarikat tu besar, dia ada ramai staf. Jadi bila lebih daripada seorang diberi tanggungjawab yang sama. Okay? Jadi kalau dia kerja, one staff, satu tanggungjawab. Tapi kalau dia ramai, tanggungjawab yang sama diberi kepada beberapa orang. Jadi apa berlaku? Maka staff berpeluang berbahat, bahat together, okay, untuk kepentingan mereka sendiri. Dan ini menyebabkan kes penipuan dan penyelewengan berlaku. Okay, so when there is a group of people, they are doing the same tanggungjawab, they know. Jadi kalau mereka bersubahat, jadi rugilah kepada perniagaan, mungkin mereka akan menipu. So kita tengok masalah yang kedua, batasan yang kedua ialah konsep manfaat melebihi kos. Jadi kalau you jawab soalan macam ni, you kena bagi keyword. Yang ni keywords dulu, lepas tu penerangan. Okay, jadi inilah keyword ya, konsep manfaat melebihi kos. Walaupun kita katakan prinsip ini bagus, tetapi kita fikir tentang kos dia. Jadi macam mana explain? Melabur untuk sistem kawalan yang baik macam CCTV, okay, memerlukan kos yang sangat tinggi. Okay. Jadi bukannya semua syarikat mampu. So some of the perniagaan dia akan membeli alternatif yang lebih murah, terpaksa dipilih. That's why you see, kalau tak mampu, some of the kedai kan tak mampu CCTV. Jadi mereka mengguna cermin yang besar. Okay, so dia lebih murah lah. Tapi kalau macam tu, mungkin kawalan dia adalah tidak begitu bagus. Okay, so but you still choose the alternative one kerana you tak mampu. Jadi ini menjejaslah keberkesanan kawalan dalaman. So kita tengok batasan yang ketiga, masalah birokrasi. Birokrasi mean kalau kita nak buat sesuatu, kita memerlukan kelulusan from paling rendah sampai yang paling atas. Kalau kita nak apply apa-apa, kita memerlukan mungkin beberapa bulan baru diluluskan. So di sini dia kata kawalan yang terlalu ketat. Jadi ini keywords dia, ini penerangan. Kawalan yang terlalu ketat, sikit-sikit isi borang, sikit-sikit isi borang. Okay? Dan banyak memerlukan masa. Kalau dia terlalu ketat, terlalu banyak, jadi memerlukan masa yang lebih untuk sesuatu keputusan dibuat. Jadi you want to mohon kebenaran sesuatu, you have to go to a few peringkat. Jadi mengambil masa yang lama. Jadi ini merugikan organisasi kerana peluang perniagaan mungkin akan hilang. So this is masalah birokrasi. Okay? Jadi yang ni kalau dia di Singapura, dia cuba mengatasi ini. Kalau ada yang syarikat overseas, dari UK ke, London ke, US ke, nak apply berniaga di Singapura, mereka diluluskan dalam masa 2 minggu. Padahal di Malaysia mungkin kena 3 bulan atau 6 bulan baru diluluskan. So ini amat merugikan lah.
Okay, organisasi. Kita tengok pula faktor kemanusiaan ya. So, faktor kemanusiaan pun menjadi satu sebab menyebabkan kawalan dalaman tu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor kemanusiaan, the human. Jadi apa penerangan? Jadi ini keyword. Penerangan dia kemampuan kaki tangan, kemampuan staf kita untuk melaksanakan sesuatu tugas yang berat perlu dipertimbangkan. Kita bagi dia, kita ingin objektif kawalan dalaman meningkatkan kecekapan. Tetapi kemampuan kaki tangan, faktor manusia kita kena pertimbangkan. Maybe that one is too heavy for them. So pekerja mungkin letih, penat dan kurang berminat terhadap kerja. Because dia sudah terlalu penat dengan kawalan dalaman. A bit isi borang, a bit say cannot, this one cannot, must follow this and that. Jadi mereka menjadi penat dan kurang berminat terhadap kerja itu. So, apakah akibat dia? Ini menghalang kecekapan kaki tangan. Dan secara tidak langsung dia menjejaskan keberkesanan kawalan dalaman. Okay, kita tengok pula point yang last. Okay, sebab saiz perniagaan. Okay, saiz perniagaan juga menyebabkan salah satu sebablah menyebabkan kawalan dalaman tak berjaya. Okay, ini keywords dia, jadi explanation di sini. Prinsip kawalan dalaman seperti pengagihan tugas. Pengagihan tugas kata setiap tugas, tugas untuk sesuatu aktiviti perlu diberi kepada individu yang berlainan. Jadi problem di sini, pengagihan tugas tak dapat dibuat. Kawalan fizikal, mekanikal, teknikal, elektronik itu tak dapat dibuat kerana saiz perniagaan dia kecil. Okay? Mungkin tidak dapat dijalan oleh saiz perniagaan yang kecil. Because modal dia rendah. Mereka tak mampu. Bila pengagihan tugas, you kena ramai staff. There only not enough staff. Masalah tidak cukup kaki tangan dan memerlukan kos yang tinggi. So, saiz perniagaan yang kecil tidak dapat menjalankan ikut semua prinsip kawalan dalaman. Okay. Jadi sudah habislah order tajuk yang perlu cikgu ajar untuk kawalan dalaman. Kita tengok pula contoh soalan tahun lepas. Soalan tahun lepas pernah keluar minta ciri-ciri kawalan dalaman dalam invoice. Okay, kalau ada soalan macam tu, you kena hati-hati. Adakah dia tanya invoice dari sudut belian ataupun jualan? Kita terima invoice, tapi kita juga keluar invoice. Kalau kita membeli, pembekal akan bagi kita invoice. We will terima the invoice. Kalau kita jual, kita yang keluarkan invoice kepada pelanggan. Okay, so when you look at belian and jualan, dia cara explain dia adalah berlainan, tak sama. So inilah format invoice. Okay, ini format dia. Adanya nama syarikat, ada nombor siri. Semua ini ialah ikut memang ikut prinsip kawalan dalaman. Ada tarikh, ada syarikat yang menerima, ada nombor pesanan, ada kod, ada pun bilangan, keterangan, harga, jumlah. Okay, adanya syarat perniagaan dan adanya tanda tangan. Okay, so inilah bentuk invoice. Bila you jawab soalan ni, you kena draft lah bentuk invoice dia, then you terangkan mengikut apa yang you sudah draft. Okay. So, katakan soalan minta ciri kawalan dalaman invoice bila kita beli. So, kalau kita beli, kita yang terima invoice daripada pembekal. Pembekal akan hantar kepada kita invoice. Jadi, di atas yang ni ialah nama syarikat pembekal lah. Siapa yang keluar invoice itu, nama dia di atas. Okay, yang keluar invoice itu nama dia di atas. Okay. So,
Jadi invoice yang kita terima adanya nama dan alamat pembekal di sini atas. Kenapa perlu ada nama dan alamat pembekal? Kerana untuk mengesahkan barang-barang yang dibeli daripada pembekal dan membolehkan pembayaran dibuat kepada pembekal yang betul. So mesti ada nama pembekal, get the invoice. Okay. Dan mesti dalam invoice tu mesti ada keterangan dan kuantiti. Okay. Untuk memastikan barang yang dihantar adalah mengikut pesanan. Bila kita beli, kita bagi order kan. Let's say this is our nombor pesanan kita. 1, 2, 3, 4. Jadi bila kita order, kita pesan, pembekal akan hantar mengikut apa yang kita pesan lah. Tapi kan manusia kan, so kadang-kadang akan buat silap. So kita kena check keterangan dan kuantiti dia untuk pastikan apa yang dihantar oleh pembekal adalah mengikut pesanan kita. Okay. Dan adanya dalam invoice ada nombor siri. Okay, ini nombor 001. Jadi apa kegunaan dia? Membolehkan setiap invoice yang kita terima dapat dikesan. So, disemak dan untuk memastikan bayaran untuk invoice yang sama tidak dibuat sebanyak 2 kali. So, very important. Kalau pembekal hantar barang, later dia akan hantar invoice. So, kita kena simpan invoice itu. Okay? So, setiap invoice ada nombor. So, if you want to check apa yang barang yang kita sudah pesan, sudah hantar tidak, kita akan check nombor siri dia. Dan kita semak dan kita pastikan bayaran untuk invoice yang sama tidak dibuat banyak kali. Okay? Bila kita buat bayaran, kita ikut nombor invoice. Let's say this, I'm going to pay for this invoice 001. So, the next payment, I'm going to pay for the next 002 macam tu. So, bila ada nombor invoice, kita dapat pasti kita tak akan buat bayaran yang lebih daripada sekali. Kalau tidak, rugi. Okay. Dan 4, tarikh. Mesti ada tarikh invoice dia. Ya, penting untuk mereka urus niaga belian. Kalau tak ada tarikh, kita tak dapat rekod bila kita beli. Dalam buku ledger semua kena ada tarikh. So, penting juga untuk mengira diskaun. Okay, kalau contoh dia di sini, dia kata syarat dia 5% 10 hari. Jadi, dari tarikh kita beli dalam masa 10 hari, if we pay, kalau kita bayar, kita dapat 5% diskaun. So, penting juga tarikh itu. Dan tanda tangan, okay, invoice yang dihantar ni ada tanda tangan. Pengesahan invoice yang sah. Okay, tanda tangan ni menunjukkan invoice ini adalah sah. Dikeluarkan oleh pihak pembekal dengan kelulusan pihak yang berautoriti. Cuma sekarang modern world banyak di invoice di-generate oleh komputer. Kadang-kadang tak ada signature. Tapi dia akan tulis dekat sana lah. Ini invoice yang lama, biasa ada signature. Okay. Kalau soalan tanya, apakah ciri-ciri kawalan dalam invoice kalau kita beli, kalau kita jual kepada pelanggan. So sama, kalau kita yang jual kepada pelanggan, kita yang keluarkan invoice itu. Jadi atas nama invoice ni, nama dia ialah nama syarikat kita lah. Okay, ini adalah nama syarikat kita. Ini ialah nombor siri yang kita tetapkan, tarikh kita hantar invoice. Yang ini pula ialah nama syarikat pelanggan kita. Ini nombor pesanan pelanggan yang order daripada kita. Okay, so terbaliklah daripada belian. Kalau belian, pembekal yang bagi kita invoice. Kalau kita jual, kita yang sediakan invoice. So atas ini nama kita lah, yang ini ialah nama syarikat pelanggan. Okay, so sekarang kita tengok cara explain sama, just terbalik daripada belian saja. So, atas dia ada nama syarikat kita dan kepada siapa, nama dan alamat pelanggan. Ini mesti ada. Okay. Untuk mengesahkan barang yang dihantar kepada pelanggan yang betul, bukannya pelanggan orang lain. We have so many customer to make sure adalah customer yang betul. Takut hantar kepada tempat yang salah. Dan mengelakkan penyelewengan berlaku.
So kita dapat trace barang itu hantar kepada siapa. Juga boleh membolehkan kita menuntut bayaran dibuat kepada syarikat yang betul. Bila ada nama pelanggan, we know siapa yang patut bayar. Nanti kita akan minta dia bayaran. So poin yang kedua, dalam invoice juga mesti ada keterangan dan kuantiti. Jadi ini ialah tujuan memastikan barang yang dihantar kepada pelanggan adalah betul apa yang dipesan oleh pelanggan. Okay. Dan nombor siri juga, saya semua dokumen mesti ada nombor siri. So memastikan dia ada invoice palsu dikeluarkan. So takut nanti mungkin ada staff nak cuba tipu. Okay, dia buat invoice sendiri. Jadi nanti barang tu hantar dia yang dapat. So kita mengelakkan penipuan daripada staff, mesti ada nombor siri. Tak ada invoice palsu dikeluarkan oleh staff. Nombor siri ini memudahkan setiap invoice yang dikeluar dapat dikesan. Kalau ada invoice suddenly got two same nombor siri, kita tahulah ada satu mungkin yang palsu. Okay. Dan poin yang keempat, mesti ada tarikh. Tarikh penting untuk merekod urus niaga jualan ini dalam buku ledger dan journal. Penting untuk kiraan diskaun kepada pelanggan. Dan last, ada tanda tangan. Membuktikan pegawai yang bertanggungjawab telah meluluskan pengeluaran invoice tersebut. Kalau dia jualan, biasanya ialah pengurus jualan akan sign lah. Okay, membuktikan dia sudah luluskan supaya invoice ini boleh dihantar kepada pelanggan.